waktunya, apa hukumnya. Jadi sembahyang Jumaat kemudian ragu, masuk waktu kejap lagi jadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka jikalau keluar daripada sembahyang Jumaat pada hal syak, ia seorang serta orang yang sembahyang sertanya, akan adakah sudah masuk waktu asar ataupun belum, maka sembahyang Jumaat mereka itu dan sembahyangnya memadai daripadanya, kerana bahawasanya mereka itu atas yakin daripada masuk di dalam waktu. Dan pasal syak akan Jumaat itu tiada memadai, maka ialah seperti orang yang yakin sudah mengambil wudu dan syak akan batalnya saja. Kata Imam Syafi'i, dan bersamaan jua syak mereka itu sempurna semayang dulu daripada masuk dengan sebab gelap matahari atau sebab angin atau lain daripada keduanya. Baik, masalah ini dia kata kalau kita selesai daripada sembahyang Jumaat, adakah sembahyang Jumaat tadi semuanya jatuh di dalam waktu zuhur? Sebab minggu lepas kita dengar Al-Imam Syafi'i sebut di dalam kitab Al-Um, siapa yang sembahyang Jumaat sebelum sempat memberi salam masuk waktu asar, maka hendaklah diteruskan 4 rakaat tanpa mengubah niat. Tengah tahiyat akhir, dah nak salam Jumaat, masuk waktu asar, maka berdiri tambah 2 rakaat lagi. Jangan tidak mengubah niat. Hak ni salam dah. Lepas salam baru mari syak. Syak ni idrakul mustawi bainal amraini. Dua perkara itu kita ragu, sama berat keraguannya. Lepas salam dah baru mari syak. Adakah kita semayang Jumaat dalam waktu asar ataupun masih dalam waktu zuhur? Hukumnya maka masih dalam waktu zuhur. Kerana yang kita yakin adalah masih zuhur, yang kita ragu ialah asar. Maka al-yakinu la yuzallu bisyakkin. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan syak atau ragu. Sama macam dengan orang yang ada wudu, kemudian bila nak sembahyang mari syak, adakah telah batal wudu ataupun masih ada? Maka hak mana yakin? Kita yakin telah ada wudu, kerana tadi kita sembahyang maghrib. Ni nak sembahyang isyak, mari ragu mari syak, ke batal dah? Maka batal tu yang dipanggilkan syak. Ada wudu dipanggil yakin. Maka yakin kalau berlawan dengan syak, menang yakin. Jikalau yakin tu yang terdahulu. Tetapi kalau batal dulu, maka marilah kemudian ragu tentang ada air wudu, hukumnya tak ada wudu. Kerana hak awal dikira kuat. Sebagaimana orang yang syak, adakah masih 3 rakaat, telah 4 rakaat ataupun baru 3 rakaat? Maka 4 yang diragui, 3 yang diyakin. Maka falyabni ala mastaiqana, hendaklah kamu bina, kamu duduk di atas apa yang kamu yakin. Iaitu bila kita telah ada wudu, mari ragu batal ke tak lagi, hukumnya boleh kita ambil sebelah tidak batal. Tetapi barang siapa yang ambil belah batal, kena ambil wudu. Nah, kita sembahyang maghrib mesti ada wudu. Nak sembahyang isyak tu kita ragu, ada ke tak lagi wudu? Maka yakin tadi ambil wudu, sekarang yakin syak tentang batal, maka menanglah ada wudu. Faham? Menang belah ada wudu. Tapi kalau bangun pada waktu pagi nak sembahyang subuh, sebelum angkat takbir mari ragu, ambil ke tak lagi wudu? Hukum dah ambil lagi. Menang yang yakin, kerana bangun tidur memang batal sembahyang, sembahyang. Baik, masalah Jumaat itu di mana waktu bang ni? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Um, dan tiada dibangkan Jumaat itu hingga gelincir matahari. Nak syarat sah bang mesti masuk waktu. Maka masuk waktu Jumaat ialah dengan gelincir matahari, iaitulah sama dengan zat masuk waktu zuhur. Dan bila dibangkan baginya dulu daripada gelincir, nescaya diulang baginya Jumaat kemudian daripada gelincir. Kalau tak masuk lagi waktu Jumaat, tak masuk waktu zuhur, belum lagi zawal matahari, dia pergi bang dah, maka kena ulang balik bang. Berarti ingatlah, kalau kita tersalah bang awal, kena ulang balik. Ada beberapa sebab kena ulang balik bang. Umpamanya bang itu dibangkan belum masuk waktu, atau dibangkan dengan secara salah. Salah tu pula jali,
terang sangat, maka kena ulang balik. Tak? Atau dibangkan oleh orang yang tidak sah bang. Tak? Orang kafir bang. Nampak? Maka jika yang tukang bang dulu daripada gelincir dan bang pula seorang lain kemudian daripada gelincir, nescaya memadai oleh bang yang kemudian daripada gelincir dan tiada ulang bang dulu daripada gelincir. Kalau ada dua orang bang lah, seorang tu bang belum masuk zuhur, seorang telah masuk zuhur, maka tidak lagi diulang yang salah itu kerana telah dibetulkan dengan bang yang nombor dua. Jumaat yang dibangkan waktu masuk imam ke masjid. Kata Imam Syafi'i, dan aku suka kan bang pada hari Jumaat itu waktu masuk imam makan masjid. Maksud aku suka, kata Imam Syafi'i ni, sebagaimana yang disebut oleh murid-murid beliau, yakni sunat. Kalau disebut di dalam kitab Al-Um, disebut dalam kitab Mukhtasar Muzani, aku suka, maknanya sunat lah benda tu. Aku tidak suka, maknanya makruh. Dia gitu. Jadi sunat bila imam masuk ke dalam masjid masa tu bang. Maksudnya imam itu masuk ke dalam masjid bila masuk waktu zuhur. Dan duduknya atas tempat ia imam berkhutbah, atasnya tempat sama ada atas kayu atau pelepah tamar atau mimbar atau suatu yang tinggi atau di atas bumi. Maka bila sudah duduk imam itu bangka, mulalah tukang bang itu pada bangnya. Dan apabila selesai ia daripada bangnya, bangunlah khatib, maka berkhutbah ia, tiadalah lebih daripada itu. Jadi bila imam telah naik di atas mimbar, di situlah mulainya bang oleh Bilal ataupun muazzin. Selesai daripada bang, maka mulalah imam ataupun khatib membaca khutbah. Maka kata Imam Syafi'i, dan aku suka bahawa bang oleh tukang yang satu adalah khatib di atas mimbar, jangan pula beberapa orang tukang bang. Jadi hari Jumaat jangan buat ramai je tukang bang. Jangan buat ramai. Mana seorang je bang. Seorang bang. Bang masuk waktu, bang nak baca khutbah. Sama ada masjid tu bang sekali ataupun masjid tu bang dua kali. Dua-dua tu diriwayatkan berlaku oleh ulama-ulama. Jadi jangan buat lebih daripada itu. Seperti bang 3 kali atau 4 kali. Masalah Jumaat yang dibangkan 2 kali apa asalnya? Ini masalah duduk balah sama. Bang 2 kali hari Jumaat. Tak? Dulu duduk balah lah. Orang ngaji lah. Orang ngaji tak tahu kala ni. Bang 2 kali hari Jumaat ni. Pasal apa jadi bang 2 kali, ada masjid yang bang sekali. Kalau kita pergi di Perlis, bang sekali. Nampak? Dia tak bakar ni. Ulama-ulama mazhab ni dia tak bakar. Tak? Jadi dia bang sekali. Kita bang 2 kali. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid bahawasanya bang itu adalah awalnya bagi Jumaat pada waktu duduk imam di atas mimbar pada masa hayat Rasulullah SAW dan pada zaman Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka tatkala jadi Khalifah Uthman dan banyak orang di negeri Madinah menyuruh Sayyidina Uthman dengan bang 2 kali. Maka dibangkan orang demikian, maka tetap sampai sekarang yang demikian. Jadi asal zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar sekali je bang hari Jumaat. Mula bang 2 kali zaman Sayyidina Uthman. Itulah yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab hadis. Zaman Sayyidina Uthman. Kenapa Sayyidina Uthman suruh tambah 1 lagi bang? Kerana orang ramai tak ada nak mari. Orang bertambah ramai, puluhan ribu dah warga negara Madinah pada ketika itu. Kalau bang sekali, ramai yang tak ada nak capai. Maka dibangkan 2 kali. Bang masuk waktu sekali, bang ketika khatib naik di atas mimbar. Asal zaman Nabi SAW, bang masuk waktu sekali saja, iaitu bang ketika khatib naik atas mimbar. Sekali saja bang. Sekarang jadi 2 kali dan diamalkan sampai sekarang. Lepas tu kita tengok di mana-mana masjid besar lah. Bukan kata masjid Perlis, itu tak sayang lah masjid Perlis. Kita tengok Masjidil Haram bang 2 kali. Masjid Nabawi bang 2 kali. Masjid Qahirah bang 2 kali. Masjid di Pakistan pun bang 2 kali juga. Jadi ini dia telah diterima pakai oleh umat Islam daripada dulu sampai kepada sekarang. 2 kali bang, iaitu beramal dengan sunnah Nabi. Pertama bang yang pertama, dan beramal dengan apa benda ni, amalan ataupun perintah Sayyidina Uthman dengan bang yang kedua. Jadi 2 kali bang. Asalnya bang yang kedua itulah merupakan bang yang pertama di dalam Islam. Nampak? Jadi jangan sabar lah.
Ada orang dia kata tak boleh bang 2 kali, bid'ah dalalah lah apalah ni karut belaka. Tak, takkan bid'ah dalalah. Tak, Sayyidina Uthman sahabat Nabi, dia lebih reti lah. Tak, dia sahabat Nabi, ada tiket dah masuk syurga. Nah, dia yang arah suruh bang 2 kali. Orang yang kata tak boleh bang 2 kali tu ada tiket dah masuk syurga. Tak ada hak tiket lagi. Tiket neraka ada dah separuh. Tak, ni tiket masuk syurga. Sepupu Nabi. Nampak? Sahabat Nabi, menantu Nabi. Nah, sehingga digelar Zunurain. Orang yang ada 2 cahaya. Sebab apa? 2 orang anak Nabi jadi isteri dia. Tak. Jadi agak bang 2 kali. Siapa nak ikut? Tak ada apa-apa, ikut je lah. Nah, subuh 2 kali sunnah Nabi dengan perintah Nabi. Subuh 2 kali. Cuma pak kita ni orang tak amal. Bukan wajib. Nah, tapi comelnya 2 kali. Tapi pak kita ni orang tak bang 2 kali. Kalau tanah Arab ni orang bang 2 kali. Nah, jadi biasalah. Ni sini orang tak bang 2 kali subuh. Bang sekali pun orang marah dah. Bising bangun lah nak tidur dah baru bang sekali. Kalau bang kopak dulu, nak lagi marah. Jadi bang 2 kali subuh ni sebenarnya perintah daripada syariat. Tak, merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh syarak. Sebaiknya buatlah kalau boleh. 2 kali bang. Pak kita dah orang tak buat. Bila orang tak buat, bila orang buat jadi pelik. Mana bang 2 kali? Tu imam babah ke benda? Kopak bagi bang. Padahal dia bodoh tak ngaji. Faham tak? Memang bang 2 kali tapi dah tak berlaku sini. Tak. Dia kata orang tak erti. Dia yang tak erti. Nah. Dia mengikut tengok adab setempat lah. Kalau benda tu walaupun betul, bila orang buat jadi pelik juga. Nah, tetapi biar orang kata pelik pun, nah, oleh kerana dah sunnah Nabi buat gila. Dia jangan pelik ni benda hak Nabi larang. Tapi hak Nabi larang pelik orang duduk buat pula, berjoget. Tak ada lama Nabi berjoget macam ni. Tak, pelik lah. Kalau buat tu. Tak, menyanyi dengan terawa sekali. Hiburan yang melampau, bukan kata pelik. Nabi kata kena laknat dah pula. Buat habis negeri joget. Tak. Kata Imam Syafi'i dan sungguhnya adalah Atta' engkarkan bahawa ada Uthman yang merekai yang 2 kali bang itu. Dan katanya yang merekai yang 2 kali itu Sayyidina Muawiyah. Wallahu ta'ala alam. Dah kalau Muawiyah sekalipun sahabat Nabi juga. Tapi pendapat yang kuat di sisi ulama-ulama ialah dengan perintah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, iaitu menantu Nabi. Jadi tak ada salah bang 2 kali. Tak salah balah lah, benda-benda khilafiah. Tak, bodoh ya balah. Dulu hebat ni bang 2 kali. Tak. Apa benda ni jadi satu perang besar dah pula. Bak talqin, masalah sapu muka lepas salam, masalah Sayyidina dalam tahiyat. Tak. Masalah sadaqallahul azim. Benda-benda yang remeh-temeh. Nah, ini semua ni agenda Yahudi Nasara untuk melekakan umat Islam. Nah, padahal agenda yang lebih besar ada kita tak ingat. Ini murtad, puluh-puluh ribu murtad, masuk Kristian, masuk Buddha, masuk Hindu, tak cara. Nah, siapa siap dengan munazarah? Nah, siapa perang mana? Kata Imam Syafi'i, maka barang mana diperbuat yakni bang sekali atau 2 kali, maka pekerjaan yang buat pada zaman Nabi SAW itulah yang aku lebih suka padanya, kerana dengan perintah Nabi itu yang terbaik. Masalah Jumaat yang dibangkan oleh berapa orang, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, maka jika bang beberapa orang daripada tukang bang, padahal imam di atas mimbar, dan telah bang sebagaimana yang dibangkan pada hari ini akan bang dulu dari bang beberapa orang tukang bang itu. Apabila duduk imam di atas mimbar, nescaya tiada aku sukakan demikian itu bagi yang makruh, dan tiada batal suatu daripadanya oleh sembahyang. Jadi bila telah bang sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syarak, patu bang beberapa kali lagi, dah umpamanya, maka makruh tak boleh buat lagu tu. Kita nak buat ni biarlah ada sandaran. Sandaran bukan sembarangan orang. Pertama sekali kalamullah, Al-Quran. Yang keduanya hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiganya ijma' ulama'. Yang keempatnya qiyas. Itu pun bukan daripada tok guru, daripada ulama' yang muktabar.
Kata Imam Syafi'i, dan tidak ada pada bang itu suatu yang membatalkan semayang, kerana bahasanya bang itu bukannya daripada semayang, hanya ia dipanggilkan orang kepadanya kepada semayang. Jadi bang salah pun sah semayang, bang bid'ah pun sah semayang, tak ada kena-mengena dengan semayang, kerana dia bukan syarat sah semayang, dia bukan rukun semayang. Walau bagaimanapun bang adalah satu daripada syiar Islam, hendaklah kita buat sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Tak berlagu-lagu sangat sampai rosak bunyinya, tak rosaklah bang tu, tetapi semayang tetap sah. Dah bang hak zaman Nabi dia tak macam sekarang berlagu-lagu sangat, tak cuma dilunakkan suara dengan kuat. Dan itulah tujuan bang, kuat, maka dapat ramai orang dengar. Yang kedua, dengan suara yang lunak, supaya orang tertarik hati nak datang bersemayang jemaah. Tak begitu juga jika semayang dengan tiadaan bang, tiada aku menyukakan demikian, itu makruh. Semayang tak ada bang dan tiada ulang atasnya. Bab ma jaa fil khutbah 'alal mimbar. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan membaca khutbah di atas mimbar. Ketahuilah olehmu ya saudaraku, bahawa berkhutbah Jumaat di atas mimbar itu telah ada ia dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi naik mimbar ni bukan bid'ah. Nah, ini adalah sunnah Nabi, perjalanan Nabi. Bang di atas mimbar. Mimbar ni hak kita duk tengok ni lah. Iaitu satu tempat khas untuk baca khutbah, untuk beri ceramah pada hari Jumaat. Tak mesti comel macam learning, tak mesti ada kayu berukir-ukir, tidak syarat mana kena ubuh, mana air berada, tak syarat belaka. Tak. Cuma satu tempat yang dibina khas, walau huduh sekalipun, untuk mukhatib naik baca khutbah, maka namanya mimbar di sisi syarak. Maka pada mulanya khutbah di atas tanah saja, sebagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Tirmizi begini bunyinya. Ani bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ila jiz'in. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkhutbah pada hari Jumaat. Mula-mulanya bersandar ia Nabi kepada batang tamar yang diperbuatkan dia batang sebagai tiang atap masjid Madinah pada masa Nabi itu. Dalam hal demikian, maka berkatalah seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, biarlah hamba buatkan tuan hamba satu mimbar, tempat tuan hamba berdiri atasnya pada hari Jumaat membacakan khutbah. Mudah-mudahan dengan sebab itu lawas ke telinga orang. Lawas ni maknanya jelas sampai ke telinga orang mendengar khutbah tuan hamba. Maka sabda Rasulullah SAW, perbuatlah. Maka memperbuat laki-laki itu baginya Nabi satu mimbar, 3 anak tangganya. Apabila sudah sedia mimbar itu, maka diserahkan dia mimbar kepada Nabi. Dan Nabi pun meletakkan dia mimbar di sebelah kanan mihrab, di sebelah kanan tempat semayang imam. Jadi asalnya Nabi bersembahyang dan membaca khutbah berdiri di atas tanah. Para sahabat duduk. Masjid Nabawi ni dia tak ada latar macam kita. Latar dia tanah ke dah? Pasir macam luar. Luar dia anak batu, dalam dia anak batu. Duduk atas pasir. Nampak? Tapi berkat. Masjid ni 18 juta harga. Tak ada berkat. Jadi Nabi memberi khutbah Jumaat berdiri dan bersandar dengan tiang atap. Tiang atap tu batang kurma. Inilah masjid awal yang dibina oleh para sahabat setelah berlakunya hijrah. Batang tamar jadi pak tiang ibu, lepas tu letak atap. Dinding tak ada dinding. Jadi tiang kurma, tiang batang kurma. Kalau di Malaysia ni pokoknya lah pokok kelapa. Kalau di tanah Arab tak ada pokoknya. Gatinya pokok tamar lah. Pokok kurma, batang kurma. So batang kurma. Cikgu je tengok tak? Tengok mana kat batu surat. Waktu kurma wak lolok tu. Kurma tipu. Pakai karun. Jadi seorang laki-laki kata gini, Rasulullah, kita buat tempat letak tinggi hasil mimbar. Orang Arab panggil mimbar, tempat untuk baca khutbah ni. Biar kita buat mimbar, kita pandang nukang. Kata tukang kayu ni, biar kita buat lah.
supaya Nabi boleh baca khutbah, orang nampak belaka. Nabi kata Nabi pun setuju. Nampak? Nabi setuju. Nabi kata buat. Dia pun buatlah mimbar yang pertama. Dengan 3 ada anak tangga. 3 anak. Lepas tu setengah kitab fiqh dia kata sunat buat mimbar 3 anak tangga. Ni cerita ni. Bubuh 3 anak tangga. Jadi maka bila siap, wagilah ke Masjid Nabawi. Nabi arahkan letak sebelah kanan mihrab. Mihrab ni tempat imam semayang dah. Macam ni mihrab ni. Ni mihrab lah ni. Kawasan imam. Maka Rasulullah pun berkhutbah di atas dan tidaklah ia bersandar tempat lama, yakni di batang tamar yang jadi tiang atap masjid itu lagi. Jadi bila siap mimbar baru, Nabi tak bersandar di batang kurma tu yang jadi tiang masjid. Kerana naik atas mimbar baru ni. Falamma takhadha an-nabiy sallam al-minbara hanna al-jiz'u hatta atahu faltazamahu fasakana. Ni mukjizat Nabi. Kata Ibnu Umar, maka tatkala sudah mengambil Nabi sallam akan mimbar itu dan berkhutbah di atas mimbar, Nabi dah nyanda dah di batang kurma, dah ada mimbar baru, naik atas mimbar. Sudah merayu batang tamar tempat Nabi bersandar itu sebagai bunyi unta merayukan anaknya. Batang kurma tadi merayu Nabi. Suara macam ibu unta cari anak dia, panggil anak dia. Ni mukjizat. Tuhan beri tunjuk kebesaran dan kebenaran Nabi. Pokok kurma boleh cakap. Tak ada daun tu. Ni mukjizat Nabi. Dalam gini pun orang tak mau ikut Nabi ni. Dia ikut bapak zalim, dia ikut juhalak bapak jahil, dia ikut orang yang boleh beri harta benda dunia ke dia. Pagi petang siang malam habis terbabah, ustaz pun terbabah, tok guru pun terbabah, orang ngaji kitab pun terbabah juga. Tak mau ikut Nabi. Dia ikut pada orang yang tak ada mukjizat sikit pun. Ni mukjizat batang kurma boleh merayu. Minta dengan Nabi. Hingga terdengar pada telinga semua orang di dalam masjid. Sahabat hak hadir hari itu dengar belaka suara pokok kurma ni merayu-rayu. Dan hingga turun Nabi daripada khutbahnya di atas mimbar, pergi kepadanya batang kurma. Nabi pun berhenti baca khutbah, turun pergi kat batang kurma ni. Batang kurma keluar suara. Bukan pasal keset. Mukjizat tu boleh keluar suara. Wajib kita percaya ni cerita betul. Drama dalam TV rekaan semata-mata. Tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mampus. Tu drama. Ni cerita mukjizat. Wajib kita beriman. Bukan saja percaya gitu, bahkan kita ikut sunnah Nabi SAW. Kerana ni orang hebat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utuskan kamu wahai Muhammad menjadi rasul, rahmat bagi sekalian alam. Maka dipeluknya Nabi akan batang tamar, maka diam ia batang tamar. Bagusnya Nabi peluk dia. Nabi peluk batang tamar. Berkata Nabi kepada batang tamar, sahabat tengok, apakah kehendakmu hei batang kurma kering, merayu semacam ini? Apa yang menangis hari ini ni batang kurma? Biarlah aku minta pada Tuhan kembalikan engkau hidup terdiri pohon kurma, atau engkau hendak kekal di sini bersama aku sampai ke dalam syurga. Mu nak hidup semula, aku doa pada Allah. Kalau Nabi doa, hidup semula pokok kurma ni, keluar daun. Mu nak bersama dengan aku dalam syurga. Kalau mu nak dengan aku dalam syurga, maka mu duduk diam sini. Aku ada mimbar baru dah. Gitu. Nabi beri tawaran kepada dia. Beri pilihan. Hak mana saya nak? Nak hidup semula segera mega, tapi tak ada bersama aku dalam syurga. Kalau nak bersama aku dalam syurga, duduk diam sini. Atau engkau hendak kekal di sini bersamaku sampai dalam syurga. Maka jawabnya batang tamar, mau tinggal sama Nabi.
Aku nak bersamamu. Sahabat tengok. Tak? Kalau kita tengok pernah hari yang metro mari tengok dah. Pokok cakap surat khabar mari, televisi mari nak ambil gambar. Pelik. Tak? Nabi lah lebih dia ambil Nabi. Tengok batang khema nak Nabi. Tambah maknanya apa benda ni? Kehebatan ataupun kelebihan dunia. Tak? Kita tolak Nabi. Ambil projek. Nak ikut Nabi ke nak projek bawah. Nak projek, nak piti, nak senang. Tak apa, tak boleh Nabi. Isteri Nabi pernah diberi pilih. Kerana isteri Nabi dia pakat. Isteri Nabi ramai, dia pakat kali dia mesyuarat. Nak minta tambah lebih wang belanja dapur. Orang ni kata gelang lama dak tukar. Orang ni kata kita loket zaman kirung tak. Jadi nak minta duit lebih dengan Nabi. Nabi kata gini, aku beri dua pilihan. Nak jadi isteri aku bersama aku dalam syurga, ataupun nak maknanya harta benda dunia. Maka aku cerai kamu semua. Aku yang harta. Nak. Maka nak Nabi juga. Nak Nabi. Isteri kita bukan nak kita, nak harta kita. Jadi kita beri pilih ke dia. Nak abang ke nak rata baru? Nak rata baru kau. Nak rata baru. Nak rata baru juga. Nak rata baru kita pergi kedai motor, beli rata motor. Nak ambil kau. Dengan minyak-minyak selendang sakut tekuk. Nak. Jadi batang khema cerdik daripada orang. Biar susah pun, biar kering pun, biar mati tak apa, tapi dapat sama Nabi. Nak, kita memilih hidup tak sama Nabi tak apa, nak hidup senang-lenang. Tengoklah ni Nabi tolak Islam, lawan ulama, lawan perjuangan umat Islam. Masuk belah orang jahil, masuk belah orang zalim. Nak, anak-anak tak buata ke ulama belaka. Nak, habis menyebelahi orang jahil. Ikut Yahudi, ikut Nasara. Sunnah Nabi yang paling comel ikut Yahudi kok. Tak cakap khabar pasal Yahudi. Ayu cakap. Nak. Ayu. Anak anta tak main anak anta. Nampak? Kalau dah ayu pun lu gua. Gua cakap lu. Jadi Cina tu. Nampak? Cakap dengan anak dia putih. Ustazah cakap ayu komang sepanjang. Faham tak? Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Jabir dan Sahal bin Sa'ad dan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Dan katanya lagi bermula hadis Ibnu Umar itu hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Masalah khutbah Jumaat di atas tempat tinggi dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i, kemudian daripada telah didatangkannya beberapa hadis, maka dengan ini kami kata tiada mengapa bahawa berkhutbah imam atas suatu tempat yang tertinggi daripada bumi dan lainnya, dan tiada mengapa turun ia imam dari mimbar kerana hajat sebelum ia berkata-kata, kemudian kembali ia kepada mimbar. Dan jika turun ia daripada mimbar kemudian daripada berkata-kata saya mulai ia akan khutbah, tiada memadai akan dia lain daripada demikian itu memulai, kerana bahawasanya khutbah itu tiada terbilang ia khutbah apabila diceraikan antara khutbah dengan turun yang panjang atau dengan suatu yang ada ia memotong baginya bagi khutbah. Baik. Jadi natijah daripada bab ini, sunnah Nabi SAW dan sunat dianjurkan syarak. Bila kita memberi khutbah Jumaat, kita kena ada satu tempat khas, tempat yang tinggi itu sunat. Kalau tak ada tempat, berdirilah. Berdiri biar orang nampak. Sebaik-baiknya ada tempat. Tempat tu apa jua yang kita bina khas untuk baca khutbah, maka nama mimbar lah. Walaupun baku sekolah hak lama dah, kita buat turun, kita buat naik atas masjid, naik atas baku tu dipanggil mimbar juga. Nampak? Dipanggil alat untuk dinampakkan oleh orang ketika memberi khutbah. Maka namanya mimbar. Buat dengan simen ke, buat dengan batu ke, dengan mozaik ke, buat dengan besi ke, dengan seluk liat, dengan kayu, nama mimbar belaka. Kemudian bila kita belum lagi bercakap memberi khutbah, maka boleh kita turun kerana hajat, itu khatib. Tapi bila kita telah memberi khutbah,
maka tidak boleh lagi bercakap. Kalau bercakap, hendaklah dimulakan akan khutbah. Nampak? Semula. Babu ma jaa fil julusi bainal khutbataini wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa cikgu? Ya. Bab baru. Pasal ini suatu pasal kata pengarang rahimahullahu ta'ala pada menyatakan segala pintu neraka wal a'yazabillah. Firman Allah Ta'ala, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Artinya bagi neraka itu 7 pintu. Bagi tiap-tiap satu pintu daripada mereka itu satu anggota yang dibahagikan dia akan anggota. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW adalah ia semayang di dalam masjid. Hal keadaannya seorang diri. Satu hari Nabi semayang seorang diri dalam masjid. Maka lalu dengan Nabi itu perempuan Arabiyah, perempuan darat, Arab darat lah, orang ulu. Maka semayang di belakangnya, dan padahal tiada mengetahui dengan dia. Maka membaca Nabi SAW akan ayat ini, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Artinya bahawa neraka jahanam itu tempat janjian mereka itu sekaliannya, iaitu orang-orang yang lawan Islam, orang-orang yang syirik, orang yang derhaka tak mau ikut Quran dan hadis, orang tak mau semayang, orang berjudi, orang minum arak, orang perempuan tak mau tutup aurat, orang laki-laki yang tak beri nafkah kepada anak bini dia, orang yang melakukan kezaliman, orang yang meniaganya sengelak, dan macam-macam lagi benda maksiat. Inilah neraka jahanam yang ada 7 pintu. Baginya itu 7 pintu, 7 tempat masuk. Bagi tiap-tiap satu pintu itu satu anggota daripada mereka itu yang dibagikan. Satu kata setengah ulama, kita ni melakukan maksiat dengan 7 anggota, sempena 7 pintu neraka. Sab'atu abwab, 7 pintu neraka. Manusia melakukan maksiat kepada Allah dengan 7 anggota. Bukan anggota lain tak boleh melakukan maksiat, tapi 7 ni lah biasa. Iaitulah lidah, perut, mata, telinga, tangan, kaki dan kemaluan. Lidah, perut, tangan, kaki, kemaluan, telinga dan mata. Orang lain jarang melakukan maksiat. Jarang kita buat maksiat dengan kepala lutut, dengan labu betis, jarang. Dengan belakang, dengan dada, biasanya dengan mata tengok yang haram, telinga dengar yang haram, tangan mencapai yang haram, kaki pergi kat orang nyanyi, kat orang joget. Lidah fitnah korang, tangan pegang orang puang, pegang orang jatang. Tak ada apa-apa dia ni. Dulu payah nak tengok kelakuan maksiat dia ni depan surai je, depan mayasa ngadap bira jalan. Betul molek serbang tengok hak jenis peluk, hak jenis duduk saja, hak jenis pimpin tangan, hak lengan sekerak, hak nampak pusat, hak nampak punggung, hak nampak dada, hak tubik tiok, macam-macam peseng. Semua berani masuk api neraka. Dulu payah nak tengok perempuan jahat. Kena pergi tempat orang awak kerja jahat, hotel-hotel dulu. Nak tengok pakar hak nampak pusat, nampak kok, nampak tiok di hotel-hotel. Dia ni anak tu imam, luar pendek. Ayah tu bila anak lelaki pakai gelang tangan ratat tekok. Ayah AJK masjid, anak pakai skirt. Ayah pengerusi surau. Anak puan pakai luar ketat. Ngata rawa sekali dah, pakai lawang Allah. Habis isi. Tua cara tua, muda cara muda. Semua tepah tekek masuk neraka belaka. Semua tu tahan kulit dengan api neraka belaka. Maka rebah tersungkur perempuan Arabiyah itu, padahal pengsan atasnya perempuan. Nabi baca ayat ni pengsan perempuan. Orang ulu ni dia reti ayat Quran. Kita orang anda tak reti. Dah takut sikit.
Dia bukan masalah alim takut-takut ni, pemberian Allah. Nah, dan Tuhan nak kurnia bapa fasik jadi wali. Jadi dia semayang belakang Nabi. Nabi baca ayat ni, bagi neraka itu 7 pintu. Tiap-tiap 7 pintu itu anggota yang terbahagi. Maka orang perempuan yang jadi makmum belakang rebah pesang kerana terlapor takut. Ni. Orang yang takut dulu di dalam dunia kepada Allah, tiada takut lagi di padang mahsyar. Kelebihan. Tak ngaji tinggi pun. Rebah. Kita ngajar ngaji 30 tahun dah jadi guru Quran. Anak dah pakai jilbab, bini dah pakai tudung. Padahal ayat jilbab terang dalam Quran. Ceramah kata dah ustaz, finance molek-molek ada lagi, buat pinjaman riba. Padahal ayat riba jelas. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Manusia, orang yang beriman, takut kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Hendaklah kamu tinggal apa yang baki daripada riba. Molek-molek ada, faham juga. Dah salah kata orang jahil. Ni perempuan Arabiah, bukan perempuan Arab bandar. Arabiah ni perempuan ulu lah. Ulu. Ulu cangdung. Nabi mana apa? Cakap gitu. Lama tak main tu. Cakap gitu. Jumpa pula dengan orang Kuala Berang. Kata bunjia kita tahu. Sama-sama mutah ke darah belaka dak erti. Mana orang ulu sekalipun dah Tuhan beri cerah hati dia, takut dengan ayat Quran ni. Kita ajar ngaji anak dak pakai tudung. Ajar ngaji. Juara musabaqah Al-Quran, piala tinggi-tinggi sekat-sekat dada ni. Tak kan ibak. Kalian dah cek. Juara musabaqah Al-Quran. Mana? Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anu aw kama qala. Ramai makku yang qari baca Quran, tapi tiap-tiap ayat yang dia baca laknat atas muka dia sendiri. Maka mendengar Nabi SAW bahawasanya akan suara malaikat, suara menggelegak di dalam leher, maka berpaling Nabi dan menyeru ia dengan air. Nabi pergi kat perempuan yang rebah ni, Nabi dengar gelegak dalam tekak. Kita dengar ayat neraka, maka Nabi tuang air atas mukanya, maka siumang ia. Baca sunat, kalau orang pesang renjih air. Renjih air ni dia jaga sikit. Dia gitu. Lepas tu kalau tok lelaki, biasa tok lelaki bayar bangun subuh, jangan renjih, jiruh. Jiruh. Payah bangun subuh. Repang kita kunci dia bak bangun subuh. Orang lelaki payah. Repang ni ingat tu buh kolej se. Tambah air kosong, air kopi tak apa. Payah bangun sangat. Jiru. Jangan jiru sikit, jiru sekolah. Dia bangun. Sunat. Bak bila air kena mata orang yang mengatuk orang pesang, dia lain macam jadi. Air ni obat syifa'ul linnas. Obat mengatuk air. Obat mengatuk. Kalau di pondok khasok tu wirid subuh. Wirid subuh dia ada budak seorang. Sebab satu sah dia bawa air hak pecek, hak apa benda ni? Hak gosok baju. Di selatang tai. Jadi tu guru tugas dah seseorang bawa nyembuh air gosok baju. Kerana wirid subuh ni ramai ngatuk mata. Subhanallah, subhanallah. Kita kata wah benda tu jujur seseorang nyembuh. Rupanya budak ni tugas dia sembuh muka kat mana-mana wirid tidur. Sekarang ni ada gedak lagi wallahu alam, tapi gitu lah. Dia lalu dia tengok, dia duduk depan sah, tunggu duduk depan, tengok mana tidur sembuh 3 kali. Cup. Lepas tu bangun bapak tu boh, dah berani marah. Kesak gitu lah.
Sekarang sudah mana semayang, sudah wirid, apa sudah doa, boleh cang tengok muka baju ada air, set tidur tu. Nampak? Gitu. Kita kena buat kuliah. Tak cikgu boleh tukar sembuh. Dah kalau cikgu tidur, siapa nak sembuh? Dan duduk dia pun bangun perempuan ni dan duduk. Maka sabda Nabi SAW, hai perempuan, ini apalah bagi engkau? Bapa siapa pesang ni? Maka sembah ia perempuan, adakah yang Tuan baca ini suatu daripada kitab Allah atau daripada pihak diri Tuan hamba? Hak Nabi baca tadi 7 pintu neraka ni ayat Quran ke hadis je? Maka sabda Nabi, hei perempuan Arabiyah, hei orang perempuan darat, iaitu daripada kitab yang diturunkan. Ini Quran ni. Maka berkata perempuan Arabiyah itu, tiap-tiap anggota daripada segala anggota itu diazabkan atas tempat pintu daripadanya. Sabda Nabi, hai perempuan Arabiyah, bagi tiap-tiap pintu itu suatu juzuk daripada anggota mereka itu yang dibahagikan, yang diazabkan pada tiap-tiap ahli agama atas kadar amal mereka itu. Maka berkata perempuan itu, demi Allah, bahawa aku seorang perempuan yang miskin, tiada bagiku harta, dan tiada bagiku melainkan 7 hamba aku persaksi akan dikau ya Rasulullah, bahawa tiap-tiap seorang hamba daripada mereka itu jadi penebus daripada tiap-tiap pintu daripada pintu neraka jahanam itu. Merdeka bagi wajah Allah Ta'ala, kerana Allah. Yang ini aku merdeka lillahi rabbil alamin. Kata perempuan, kalau begitu neraka ada 7 pintu, aku tak ada benda lain, aku ada 7 orang hamba. Aku merdekakan hamba 7 orang ni kerana Allah. Mudah-mudahan Tuhan merdekakan aku daripada semua pintu hak 7 ni. Aku tak mau masuk neraka. Nampak? Maka telah datang akan Nabi oleh Jibril alaihissalam, berkata, ya Rasulullah, khabar suka olehmu akan perempuan Arabiyah itu, banyak Allah Ta'ala sungguhnya telah mengharamkan atas perempuan itu akan segala pintu neraka jahanam, dan dibukakan baginya akan segala pintu syurga sekaliannya pintu. Jibril mari khabar ke Nabi, berita baik kepada perempuan darat ni, kerana sedekah merdeka hamba tu diterima oleh Allah, maka Tuhan tutup bagi dia, tak masuk neraka, dan terbuka pintu-pintu surga. Mana lebih sedekah? Sedekah ni memadamkan kesalahan. Sedekah banyak, tak boleh memadamkan kesalahan kita. Salah memang banyak, maka perbanyakkan sedekah, derma dan sebagainya. Tak? Kalau sama-sama dah kita dengar dah kisah ni, perempuan ni merdekakan 7 orang sahaya. Seorang sahaya 3-4 ribu harga seorang. Ubus 1,000 dah seorang harga. Tak? 1,000 dinar. 7 orang hamba 7,000 dinar. Tak apalah, nak tutup pintu neraka. Maka kita sama-sama wis riyal. Malam ni kita wis 7 riyal. Tak? Boleh kotak. Mudah-mudahan dengan 7 ringgit ni tertutup 7 pintu neraka. Setuju tak? Wah, ni puncak kiri muka. Baru 7 riyal, bukan 7,000. Komang sepandang aku. Nak? Dan sungguhnya dikata orang pada makna ayat ini, likulli babin minhum juz'un maksumum, artinya daripada segala kafir laki-laki dan perempuan, dan segala munafik laki-laki dan perempuan, dan segala syaitan antara segala pintu itu. Jadi pintu-pintu yang sedia masuk padanya orang kafir laki-laki perempuan. Hebat mana orang kafir masuk neraka. Perdana Menteri, Presiden, tak kira siapa-siapa, Gubernur, jutawan masuk neraka. Orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam, kat menalannya Islam, tapi tak suka pada Islam, tak suka kat orang ngajar, tak suka kat tok guru, tak suka ke hukum Quran, tak suka ke sunnah Nabi, suka kepada orang putih, suka kepada hak kafir, itu munafik. Maka itulah orang yang menunggu di depan pintu neraka. Begitu juga segala syaitan-syaitan, iaitu yang jahat, sama ada di kalangan jin ataupun manusia. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Adakah bodoh seseorang itu bercakap tak guna semayang, kiranya hati kita tidak betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia ni pun cakap ilmu yang guru dia bagi tidak boleh diberitahu kepada orang lain kerana telah diamanahkan. Dia tidak semayang,
Bila tanya kenapa tak semayang, jawabnya neraka bagi orang yang lalai dalam semayangnya. Jadi kita nak semayang biar kita betul-betul kenal Allah. Soalan yang pertama, dia ni tak sembahyang tapi cakap agama. Orang kata, apa mun tak sembahyang? Dia kata sembahyang kalau lalai masuk neraka. Dah aku sembahyang lalai, baik aku tak sembahyang. Kalau aku sembahyang dah lalai masuk neraka. Fawailul lil musallin, maka neraka wail untuk orang yang sembahyang. Maka tak payah sembahyang. Dia kata, dah ambil di mana? Tok guru aku khabar. Dah khabar lah tok guru kata. Dah boleh khabar kat orang. Ilmu tak boleh khabar kat orang, ilmu karut lah. Ilmu karut lah. Ilmu ni nak khabar kat orang. Tak, betul ada ilmu yang kita tak beritahu kepada orang. Bukan tak boleh beritahu, tetapi orang yang mendengar tak boleh menanggung lagi. Ada juga. Tapi ilmu memang tak mau beritahu kepada orang. Ilmu ni, dia ilmu agamanya sampai kepada orang. Balighu anni wala ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mana benda yang wajib diketahui oleh orang awam, wajib kena sampai. Benda yang orang awam kalau kita beritahu, dia tak boleh nak fikir, dia tak boleh nak terima ilmu tu. Dah ya kabur. Walaupun ilmu betul. Orang kampung kita nak khabar ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu ma'ni, ilmu badi', ilmu bayang, ilmu mantik, ilmu makulat, ilmu dah ambil khabar orang. Dah erti benda. Dah khabar orang yang boleh menanggung je. Tu lain, itu bukan sembunyi ilmu. Tetapi orang yang mendengar tak boleh nak memikul. Jadi dia ambil ayat ni, fawailul musallin, neraka wail untuk orang yang semayang, iaitu orang yang lalai. Alladzina hum fi salatihim sahun, iaitu orang yang lalai di dalam sembahyang mereka itu. Baik, sembahyang ni lalai tak lalai, kena buat dulu. Wajib kena buat. Aqimus salat, dirikan sembahyang. Dia termasuk rukun Islam. Lalai nombor 2. Dirikan sembahyang dulu. Bila kita dirikan sembahyang, maka cobalah, ikhtiarlah kita mendirikan hak-hak dia. Zahir senang, rukun 13. Yang batin tu payah sedikit, khusyuk, tadabbur, perhati makna. Walaupun kita cuba dah, tapi tak dapat juga khusyuk, insya-Allah tak masuk neraka. Nampak? Kerana kita berlawan dengan lalainya syaitan atau was-was, gangguan dalam sembahyang, juga dikira sebagai satu mujahadah di sisi Allah. Nampak? Jadi tak pakai dalil lah, oleh kerana kita lalai tak payah sembahyang. Nampak? Sebab tu ulama-ulama setuju khusyuk tidak wajib dalam sembahyang. Yang wajib ialah ikhtiar untuk dapatkan khusyuk. Itu wajib. Kalau khusyuk itu wajib, ramai orang masuk neraka. Sahabat mengadu kepada Nabi tidak khusyuk dalam sembahyang. Dah sahabat masuk neraka? Ya. Kerana khusyuk bukan satu benda yang wajib, tetapi sebagai tuntutan pada jumlahnya. Sebagai satu tuntutan yang sangat-sangat dianjurkan oleh syarak. Jadi ini golongan sesat. Yang kata kalau sembahyang tak guna ke? Tak kenal Tuhan apa semua. Hak tu lain. Itu bukan larang orang sembahyang, tapi nak bawa orang, ajak orang supaya mengenal Allah. Sembahyang, kekalkan sembahyang, jangan tinggal. Tapi mari sekarang kita belajar mengenal Allah. Oh betul. Di akhir zaman golongan alim berdiam diri. Apakah telah ramai golongan alim yang berdiam diri? Apakah kita yang tahu perkara halal haram pun diam diri daripada mencegah perkara yang haram? Kita yang berada di rumah Allah sekarang, adakah wajib kita mencegah perkara haram yang berlaku sekarang walaupun bukan seorang yang alim? Jika wajib, kenapa tidak ada yang melarang akan perkara yang berlaku walaupun di depan mata? Cuma melihat saja tanpa mencegah. Baik. Kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Dia wajib tapi atas apa ni? Atas dasar fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Iaitu al-wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahu al-ba'du saqata al-anil baqin, kata ulama-ulama. Iaitulah benda yang asalnya wajib atas semua orang Islam yang akil balik, tetapi sebahagian daripada mereka telah melakukannya, maka gugurlah kewajipan itu daripada mereka yang tidak melakukannya. Maka termasuk fardu kifayah ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang wajib melakukan ini. Mengajak orang pada ma'ruf, mengajak orang pada khair, ada sebahagian. Dalil firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ta'ifatun yada'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu puak. Bukan semua. Nampak? Ta'ifah menunjukkan makna al-ba'd, makna sebahagian. Mesti ada yang
Nak mengajak manusia kepada berbuat baik. Bukan semua orang wajib, sebahagian ni saja yang wajib. Nampak? Baik. Kemudian dia syarat kena alim tak? Nak larang orang berbuat kemungkaran. Tidaklah disyarat kita ni menjadi ulama', tetapi kita alim dalam bab yang kita nak larang. Alim lagu mana? Kita tahu benda yang kita nak larang ini memang satu maksiat. Nampak? Baru boleh. Tapi kalau kita ragu-ragu benda ni haram ke tak, maka jangan lagi dilarang kemungkaran tersebut. Nampak? Betul. Tengok daripada adab-adab. Orang yang menjadi da'i, dia kena belajar apa yang nak didakwahkan itu. Dan dia kena kenal apakah hukum syarak, apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib. Apa yang haram dengan ijma', apa yang haram berlaku khilaf padanya. Tak, batu bermain catur tak masuk dalam masalah an-nahyu anil munkar. Tak boleh kita nak larang orang main catur, kerana ini perkara khilafiyah. Tak, hanya dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh, mazhab lain mengatakan haram. Dia biarlah kita dahulukan yang aula, iaitulah yang diharamkan dengan ijma' ulama'. Berjudi, minum arak, berzina, mendedahkan aurat. Dan tidak disyaratkan kita tak, bila kita nak ajak orang berbuat baik atau nak larang buat mungkar, kena pakai jubah, kena pakai serban. Tak, sunnah Nabi sahaja. Tak. Dan tak disyaratkan kita ini berhenti buat maksiat baru boleh suruh orang berhenti buat maksiat. Kita sambil buat maksiat pun masih lagi dibenarkan melarang orang berbuat maksiat. Tapi kita buat maksiat satu dosa, melarang orang buat mungkar dapat satu pahala. Satu calok satu, 0 semula. Tak. Jadi tugasnya masing-masing lah, kalau boleh cuba pikul. Tak. Bermula daripada rumah. Dia bermula masyarakat ni daripada rumah. Daripada rumah pula, waqaddimu li anfusikum. Dulu dengan diri kita dulu. Nah, kemudian anak-anak kita. Jadi masing-masing jaga anak isteri, jadi mudahlah kebaikan itu timbul dalam kampung, dalam masyarakat. Nah, walaupun anak kita tak molek, kita suruh anak orang jadi molek, dibolehkan oleh syarak, tetapi jadi susahlah dalam masyarakat. Dia pukul kita balik. Anakmu tak larang, anakku mu larang. Jadi gitu pula. Jadi sebaik-baiknya kita jaga rumah tangga kita dulu, kemudian kita merebok kepada pintu-pintu rumah sebelah pula. Dan orang yang nak berdakwah ini tidaklah disyaratkan, maknanya kena kabur orang, aku buat dah begini-begini. Tak, maka masing-masing husnuzani, dengan bersangka baik, masing-masing telah melakukan tugas. Jangan orang yang keluar dakwah, dia pakai terbang, pakai jubah, dia berasa dia dakwah, orang lain tak dakwah dah. Jangan begitu. Tak, tugas dakwah ni bukan tugas yang beruniform. Tugas dakwah ini tugas yang maknanya yang kadang-kadang tidak disedari pun. Di mana saja kita boleh ajak orang berbuat baik, dan kita boleh larang orang. Di pejabat, di kilang, di tempat bermain, di surau masjid, dalam kampung, dalam rumah, di mana saja. Tak, dia tak syarat beruniform dan seumpamanya. Dan bukan dengan 3 hari, 4 hari, 5 hari, di mana saja berlaku, maka sebaik-baiknya kalau ada kuasa, kita gunakan tangan. Fayyughayyirhu biyadih, gunakan tangan. Fa illa yastati' fa bilisani. Tak dengan tangan, dengan mulut. Sekurang-kurang amal ma'ruf nahi munkar, itulah fa biqalbi. Wa zalika adhaful iman, dengan hati itulah iman yang lemah. Ramai ibu bapa berkenaan dengan suara dalam kubur yang tak sengaja dirakamkan, yang tersebar sekarang ini, adakah ia betul atau tidak? Ada ustaz hadari, dia kata tak boleh percaya benda gitu, sebab bertentangan dengan Quran dan hadis. Sebab hujah Allah khabar manusia dan jin tak boleh dengar suara dalam kubur, kecuali ayam. Pendapat ustaz ke mana? Baik. Beberapa bulan lepas lah, lebih kurang bulan 3 tahun 2007 lah, iaitu dalam internet mula-mulanya, suatu suara rakaman mikrofon ni dimasukkan di dalam bumi. Tak, bila masukkan dalam bumi, dalam lah beratus-ratus kaki, beribu-ribu kaki. Tak, berlaku di mana? Di Rusia. Rusia tak? Berlaku di Rusia. Jadi terdengar tak bunyi benda, akhirnya dengar suara orang yang meraung-raung seperti kena seksa atau kena azab. Tak. Jadi bila disebarkan video suara ni, audio suara ini, maka orang-orang ada yang mengatakan maka ini suara orang yang kena seksa di alam barzakh, ataupun suara orang ahli neraka umpamanya. Tak.
yang lebih dekat kepada betul kalau suara ni sahih, iaitu suara orang yang diseksa pada alam barzakh. Tak. Kemudian dia kata, ada Ustaz Adhari kata tak betul. Mana boleh? Sebab dalam Quran hadis kata manusia dan jin tak boleh dengar suara dalam kubur kecuali ayam. Nampak? Yang sebenarnya kalau benda ni sahih, tak semua orang boleh dengar. Melainkan dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, orang hidup boleh mendengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Taala atas tiap-tiap suatu sangat-sangat berkuasa. Bukan kata orang yang hidup, orang yang mati boleh dengar. Orang yang mati kerah kejung tu dia boleh mendengar lagi. Dan kalau orang yang hidup, dia boleh dengar. Bila Nabi buangkan mayat puak-puak musyrikin yang kalah dalam perang Badar dalam lubang kulai, teruk dalam lubang gitu mayat-mayat ni, puak-puak Abu Jahal teruk dalam lubang gitu. Mayat-mayat dia mampu teruk gitu. Dan Nabi pergi kat lubang tu, Nabi panggil, Nabi sebut nama seorang demi seorang. Ibn Hisham catatkan nama seorang demi seorang di dalam sirah. Nabi panggil seorang-seorang, si pulang bin si pulang, si pulang bin si pulang. Nabi tanya, adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janjikan itu benar? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu kata benar? Makna menangmu, mu selamat, mu dapat nikmat. Fa inni wajadtu, sesungguhnya aku dapati ma wa'ada rabbi haqqan. Nabi kata, aku dapati pada hari ini apa yang Allah janji kepada aku benar semata-mata. Sahabat pun dengar. Pelik. Bapa Rasulullah cakap orang mati dah, dengar ke dah? Sahabat pertikaian selalu. Tak, pasal sahabat tak tahu ke orang mati boleh dengar. Dia pun tanya, boleh dengar ke dah? Nabi menjawab, mereka lebih mendengar daripada kamu, tetapi tidak berkuasa untuk menjawab. Itu jelas. Makna kalau orang mati, kalau Tuhan beri dengar, boleh dengar. Dan kalau orang hidup, Tuhan nak beri dengar, biar pada boleh dengar. Tak? Bukan mukjizat kalau boleh dengar suara orang kena azab dalam kubur, bukan. Tak? Bukan mukjizat. Nak kata karamah, kita bukan wali, kita kuali. Nampak? Macam-macam benda lah. Masalah karamah, irhas, ma'unah, itu masalah pandangan ulama'. Tetapi sebenar kuasa Allah. Bila kuasa Allah, tak ada benda yang pelik. Dan sentiasa manusia akhir zaman ni, mereka mempertikaikan kalau kita kaitkan perkara yang berlaku dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bila kita kata bala, ombak tsunami ni, dia kata tak boleh kata bala, bencana alam. Dia sentiasa tak mau balik beriman pada Allah. Sebenarnya segala kejadian baik ataupun musibah, tujuannya supaya kita balik kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak tu yang Tuhan nak. Orang yang ditimpa musibah, mereka akan sentiasa berkata, kita milik Allah dan akan balik dihitung di hadapan Allah. Maknanya segala perkara berlaku musibah, benda yang pengajaran, wa'izah, kata gitulah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau orang tipu, tak ada apa-apa. Kalau ni suara tipu, dia rakam saja, dia buat suara tepik, tak ada masalah bagi kita. Bukan akidah, bukan masalah tauhid. Tapi kalau boleh berlaku lagu tu, tak pelik. Suka-sukanya menjadi satu suntikan kepada kita untuk membaiki diri. Tuhan nak tunjuk. Kerana akhir zaman, dia akan berlaku benda yang pelik-pelik. Dan kita memang duduk pada zaman yang akhir. Kerana tanda yang pertama dekat dengan kiamat, lahir Nabi Muhammad SAW. Dah kita 1400 tahun lagi bulan akhir. Adakah sunat mandi bersama suami isteri sekiranya makruh mandi telanjang? Bagaimana pula hukumnya mandi telanjang bersama suami isteri? Sakit sungguh dia ni. Bukanlah sunat, maksudnya harus. Sebab mandi ni bahasanya terbuka aurat. Jadi kita nak terbuka aurat dengan orang yang tak boleh tengok aurat kita, haram dah. Lepas tu diharamkan mandi ramai-ramai tanpa menutup aurat. Macam mandi kolam renang tu haram tu, dengan pakai seluar lalang gitu. Haram tu, kena laknat tu. Tapi kalau mandi dengan isteri, tak ada masalah. Mandi dengan anak tak boleh. Anak boleh tengok aurat ayah. Anak boleh tengok. Mereka anak tu kecil.
Yang kecil lagu ni, yang Tuhan kata dalam yahharu ala auratin nisa, yang tak reti lagi aurat perempuan. Itu lain. Budak umur 8 bulan, tahun setengah. Tak. Ayah pun mandi telanjang tak depan anak. Ai mana reti. Mana baru tahun setengah. Nak, ni anak dia kata tampak tau. Mandi dengan ayah ni telanjang. Molek ni terik. Allah ayah. Baik, dah suami isteri dia tidak ada aurat. Tak ada aurat. Yang berlaku khilaf pada tengok kemaluan. Pendapat yang paling kuat makruh, itu saja. Faham tak? Jadi tak ada masalah. Ramai ibu bapa learning takut nak bagi anaknya kahwin awal. Nak kahwin pun syarat mesti ada pekerjaan, kerana bimbang tak boleh beri makan anak orang. Ada tanggapan begini boleh menjejaskan tauhid kita. Jadi mak ayah dia kata nak nikah boleh kena ada kerja dulu, tidak makan ketara apa. Tak, mak dia kata. Masalah akidah ni waktu kita kena belajar akidah, belajar tauhid, lepas tu pegang. Bila dah kita pegang dah, tak apalah. Dia cakap lagu mana tak lari tauhid tu. Tak cakap ni dia sandaran lapas mata-mata, bukan pegangan iktimat hati. Tak. Jadi kalau kita kata lagu tu pada adatnya dah, kalau mu tak ada kerja, tak ada maknanya apa benda ni? Piti, tak. Susahlah anak orang kayak gitu gini. Tak, nak pergi makan ni mak juga mau pinjam piti aku. Tak, mak kata. Pada adat tak ada masalah. Tak salah kata gitu. Jangan beriktikad dalam hati. Tak. Kalau iktikad baru salah, baru cedera tauhid. Kerana Allah yang beri rezeki pada semua orang. Kahwin tak kahwin Allah Taala belaka. Tak. Sebab tu kita nak kata, nak kait dengan pekerjaan, nak ada sumber keuangan, kata tak apa. Tapi itu pada adat. Nak hukum adat sahaja. Dalam hati kita pegang, kalau Allah nak beri rezeki, nampak? Saya kata tak. Kerja kapung, orang pangang dalam hutang pun makan kenyang. Itu buat pegangan. Sebab tu kita penting belajar akidah dulu. Betul pegang betul-betul. Nah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah lah yang memberi segala binatang-binatang yang melata di atas bumi akan rezekinya. Hari ini, esok, lusa, sampai kepada hari matinya. Nah, isteri bercita-cita untuk memandikan jenazah suami, dan suami bercita-cita untuk memandikan jenazah isteri. Molek cita-cita ni. Walaupun ada orang laki-laki, perempuan yang boleh mandikan dia, suami isteri, tetap berkeras untuk mandikan juga. Apakah hukumnya? Setengah ulama mengatakan harus. Setengah ulama mengatakan harus. Setengah ulama mengatakan makruh. Tak boleh. Kerana ada lagi kaum perempuan. Orang perempuan memandikan orang perempuan. Melainkan tak ada orang perempuan, maka ada mahramnya, maka boleh mahramnya memandikan. Abang memandikan mayat adik perempuan, itu pun tak boleh melihat aurat kalau abang. Tapi kalau suami memandikan isteri, isteri memandikan suami, kata pula setengah ulama, maka tidak mengapa memegang auratnya. Setengah ulama pula kata tak boleh juga, kerana dia telah mati habis bagian aurat, tak boleh jamuh, wajib kena pakai sarung tangan. Kita pendekkan cerita, tak, asalnya janganlah suami memandikan isteri, isteri memandikan suami. Tak, tetapi kalau nak buat juga, maka ada pendapat yang mengatakan boleh. Mengatakan boleh suami memandikan mayat isteri, isteri mandikan mayat suami. Tak, jadi hak mana-mana, dua-dua cita-cita sama belaka ni. Sehidup semati, dah mana mati dulu ni. Kita selalu nampak orang tua kecing berdiri, tiba-tiba dia jadi tok imam. Apa hukum kita ikut dia? Tok imam John Wayne. Tak. Tok imam Kobo kecing belah cacang. Dia kecing belah cacang ni ada tempat boleh. Tak. 2 kali dalam sejarah Nabi kecing berdiri. Pada waktu yang sama Nabi kata wala tabulu qaimah, jangan kamu kecing berdiri. Rupa-rupanya kajian daripada ulama, umpama Al-Imam Asy-Syaukani sebut dalam kitab Nailul Awtar, Nabi sakit pelepah, bawah pelipaan, tak boleh nak duduk. Dan pada satu tempat Nabi tak duduk, kecing berdiri, kerana tempat tu ada kotoran-kotoran. Duduk kena jubah Nabi. Tak, hak lainnya kencing duduk. Jadi kalau kerana uzur, tak apa, tak ada masalah. Kalau maknanya tak ada uzur, berarti memang kecing belah cacang tu imam. Tak, hukumnya masih lagi boleh menjadi imam, kerana bukanlah haram. Bukanlah haram. Pendapat yang paling kuat makruh. Tak, su'ul adab, adab yang tidak baik. Kalau haram lagi pun masih boleh menjadi imam.
Nampak? Itu pendapat jumhur ulama, iaitu imam fasik. Kalau kecim diri tak fasik, dia panggil apa benda ni? Su'ul adab, adab yang tidak baik. Tak jadi fasik. Nak kecim diri. Nak yang comel kecim duduklah. Tapi kalau haram pun jadi fasik tu imam, masih boleh lagi. Nak, itu pendapat jumhur ulama. Tu imam rokok jatuh nombor ekor. Nak 5-6 keping. Nombor judi. Boleh lagi ikut tu imam. Pada hari itulah, hari lain cari imam lain lah. Yang afdalnya. Tak. Soalan yang terakhir. Ayam kita bertukar dengan ayam orang. Ni si ayam ni. Tuan ayam itu pun tak ada cam. Tidak cam. Hak mana seekor ayam dia. Nak buat macam mana? Yang kedua, beli barangan melalui internet, sah atau tidak? Yang ketiga, berubat dengan lintah, apa hukumnya di sisi syarak? Yang keempat, saya ada dengar ustaz kata dalam CD kadang-kadang imam lambat dari makmum. Minta penjelasan. Yang kelima, apa hukum